Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah lama Nyai tak bersiaran. Nyai sebut sikit. Tapi ada perkembangan yang baik lah dalam masa semenjak Hari Raya Haji tu. Baru-baru ni Nyai kan peminat setia channel EMM yang dihostkan oleh Nazri. Sebenarnya mula-mula sekali waktu Nyai mengikuti siaran dia ni, yang terdetik di hati Nyai adalah wow, budak ni memang berani lah. Tu yang Nyai terdetik lah. Sebab dia buka sejarah lama bangsa Melayu ni dengan terbuka di medan sosial lah. Di medan sosial maksudnya di YouTube lah. Okay, jadi Nyai tengok perkembangan dia daripada beberapa orang pengikut sekarang dah menjadi beratus ribu pengikut. Satu impak yang sangat besar. Cuma Nyai nak memberi sedikit ulasan tentang penelusuran ilmu kaedah macam ni lah. Okay. Memandangkan Nyai pun ada sedikit pengalaman dan juga Nyai juga seorang yang sangat cinta ke ilmu dan menelusuri ilmu secara kaedah yang akademik. Okay. Jadi Nyai nak mungkin memberi sedikit pendapat lah. It's just for my own reminder juga. Bila kita berkecimpung dalam ilmu batin ni, dia sebenarnya kita bermain dengan alam. Kita bersahabat dengan alam maya. Alam yang ada dalam hidup kita. Dunia adalah dunia. Alam semesta adalah alam semesta. Seperti juga cintanya Puteri Gunung Ledang kepada Tok Tuah. Dia cinta dinda seluas maya. Kanda lupa kan kata Tok Tuah. Seluas maya tu maksudnya seluas alam. Dia bukan setakat dunia saja tau. Dia melampaui alam. Melampaui dunia. Kasih sayang dia tu. Makanya mungkin dipercayai cinta Gunung Ledang, Puteri Gunung Ledang ni dengan Tok Tuah pun bukanlah cinta biasa. Kalau cinta Siti Nurhalizah tu kata bukan cinta biasa, bukan cinta di atas kertas, mungkin macam itulah. Tetapi cinta mereka adalah cinta yang di luar daripada dunia ini. Okay, tu ada topik lain pula lah. Okay, jadi bila kita bermain dengan keilmuan yang melampaui dunia, maka kaedahnya juga adalah berlainan. Kaedah yang kita perlu terima adalah kaedah batin yang mana sebenarnya bukan semua orang lah dapat kelebihan ini. Jadi Nyai anggap Nazri ni dia istimewa lah dalam konteks ini ya. Sebenarnya ada lagi, ramai lagi orang yang sedemikian yang macam dia ni, tapi mereka ini tersembunyi. Jadi ini adalah mungkin satu bibit pembukaan kepada ilmu yang sedemikian. Yang mana sebenarnya bangsa kita ni memang sudah lama ada benda ni, tapi tidak diuar-uarkan dan terkubur atau terbeku, terjungut dan sebab tu dengannya lah oleh bangsa-bangsa lain lah, kan kita faham sejarah kita. Jadi sebab tu Nyai anggap channel beliau ni adalah amat istimewa dan satu gerakan yang sangat berani. Sangat berani sampai meremang bila Nyai cakap perkataan berani ni. Okay. Ia menuntut satu pengorbanan dan komitmen yang sangat tinggi yang sebenarnya yang Nyai boleh kongsi, ia melibatkan jiwa raga sebenarnya. Jadi kita bermain dengan ilmu ni, kita berjuang. Pejuang ilmu ni bukan calang-calang ya. Kita berjuang dengan tinta di kaedah dunia ni, tetapi di kaedah batin kita juga berjuang dengan nyawa sebenarnya. Dan Nyai percaya bangsa Melayu ini dia hidup dengan dua pasak, iaitu zahir dan batin. Dia tidak boleh wujud hanya dengan zahir saja. Inilah sebenarnya kekuatan bangsa kita dan inilah sebenarnya konsep ataupun matlamat ataupun fokus kepada host channel EMM ni lah, yang mana Nyai amat-amat hargailah ke apa orang kata
ketelatenan dia lah. Kalau jauh cakap telatennya dia tu, dia buat saluran itu kan. Okay. Maka sebagai pendengar atau sebagai penonton channel beliau ni, saya rasa kita pun mesti membuka juga pintu tanggapan ilmu yang sedikit berbeza daripada ilmu kaedah arus perdana. Iaitu kita mesti buka hati kita dan cuba orang kata ketuk pintu ataupun deria yang keenam itu, our sixth sense. Okay, sebab benda ni benda batin. Kalau ilmu tu signal ni batin, kita tidak tanggap secara batin, saya rasa isyarat yang sepatutnya timbul tu tak timbul. Dia fizik tau. Dia ada gelombang yang bila bertemu dua gelombang tu, dia makin membina, dia makin besar. Dan ada juga gelombang yang bertemu antara satu sama lain, dia memusnahkan satu sama lain. Nai dah tak ingat dah apa istilah dia sebab dah tinggalkan fizik lama kan. Tapi bila kalau tanya anak kita yang belajar fizik tu, dia boleh terangkan lah. Jadi dalam pembawaan ilmu sedemikian, Nyai rasa Nazri akan berjumpa dengan follower-follower yang ada isyarat yang memusnah dan juga follower-follower yang ada isyarat yang membina. So positive plus positive, it will be very positive. Positive plus negative, it will be destructive. Okay, satu konstruktif, satu destruktif. Jadi tengoklah yang mana datang, yang mana pergi. Macam tu lah, dia datang pergi ya. Jadi kita kena redha lah benda ni. So of course, satu lagi syarat untuk menikmati ilmu sebegini adalah satu pembukaan minda yang sangat luas, seluas alam semesta ini. Okay. Satu rasa penghambaan yang sangat-sangat tinggi kepada Yang Maha Esa. Satu pegangan kepada kalimah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu mestilah sangat tinggi, kerana hanya Allah saja yang memberi faham kepada hamba-Nya yang terpilih. Seseorang guru atau seorang penyampai ilmu ini kerjanya hanya menyampaikan, tetapi yang memberi faham hanyalah yang mempunyai ilmu itu, ya Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak dipilih atau jika kita tidak dibuka pintu hatinya untuk menanggapi ilmu-ilmu yang sebegini, ya, rasa ia tidak akan boleh pun mungkin sampai bila-bila. Dan Nyai teringat kata-kata Syekh Imam Husin, iaitu seorang pakar eskatologi, pakar ilmu akhir zaman. Bila mengatakan pada akhir zaman ini, kita mesti ingat yang terlalu banyak fitnah seperti mana yang kita tahu, dan hanya hati yang bersih sahaja yang ada nur, dan ilmu boleh turun hanya kepada hati yang bersih sahaja. Only people who have the nur will receive such gift from Allah, directly from Allah. It's straight from Allah, direct daripada Tuhan kepada kita. Benda ni memang benda besar. Sebabnya cakap ni pun meremang ni. Okay? Jadi kita mestilah sentiasa berdoa supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang hatinya baik, hatinya bersih. Dia bukan pasal amal, dia bukan pasal buat itu masuk syurga, buat itu nanti masuk neraka, bukan. Ia adalah sebenarnya hakikatnya penyerahan yang abadi kepada Tuhan kita, ya Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, the only one. Tak ada yang lain. Maka untuk mencapai hasrat itu ada dua syarat. Satu, kita mestilah seorang yang sangat-sangat beradab. Itu syarat nombor satu. Yang kedua, kita mesti buang sikap sombong kita. Yang ketiga, jangan masuk campur urusan Tuhan. Ini adalah tiga-tiga mutiara ni Nyai kutip daripada pemerhatian Nyai dan juga pengajian Nyai dalam pengajian berkitab lah. Sebelum Nyai belajar kitab ni, menadah kitab ni, walaupun baru mula lah, bukanlah lama sangat pun menadah kitab kan, tapi Nyai tak faham. Tapi Nyai faham sekarang. Memang sebenarnya
adab ni sangat penting. Kalau kita belajar tasawuf, lagilah kita faham kan. Jadi yang mengucapkan terima kasihlah kepada Nazri ni kerana ia sangat komitmen dan sangat committed dengan saluran dia. Jadi faham seseorang yang dalam aliran ni juga ada agak berkeseorangan. Kita tidak boleh sangat berkecoh-kecoh lah seperti YouTuber yang lain lah yang rasa, sebab benda ni eksklusif dan sangat-sangat privilege. Maka sebab itulah mungkin beliau membuka channel yang ada keahlian. Tapi itulah cabarannya adalah yang mendatang itulah. Kita kena fahamlah perangai manusia adalah berbagai-bagai. Satu lagi, dalam penelusuran apa juga ilmu, kita bila mendengar atau memerhati suatu kejadian atau pengetahuan, kita mesti ada satu kaedah untuk mentarifkan apa yang kita tanggap dengan panca indera yang kelima. Jadi bila kita dengar atau kita lihat atau kita bau atau kita rasa, kita sentuh, kita kena siasat dulu. You look and see. Look and see tak sama. Lihat dan tengok tu tak sama. Pandang, lihat, tengok tu tak sama. Tiga benda tu berlainan. Jadi gunalah akal kita dan 5 panca indera itu untuk menghadamkan dulu apa yang dibaling kepada kita tu oleh mana-mana juga media. Lepas tu kita fikir. Gunalah akal. Fikir, lepas tu fikir ni pula dia bukannya 1 hari atau 1 jam atau 1 minit. Bergantunglah kepada masing-masing kan. Ambil masa. Lepas tu kita mohon Allah bagi kita ilham tu. Ilham ni satu kurniaan yang sangat-sangat, ya Allah ya Tuhan, aku tak tahu nak kata macam mana lah. Teringat pada Dato' M. Nasir kan. Dia dulu pernah, rasanya anak dia ke ada nama Ilham. Tapi ilham ni satu benda yang magic lah. Satu benda yang keramat lah padanya. Setiap orang dia ada lintasan ilham ni, Tuhan bagi. Tapi itulah kita ni, kalau kita ni orang yang berfikir, kita ambil kisah lah pasal benda ni. Dan again, sekali lagi, hati yang bersih akan dapat ilham yang baik. Okay? Ilham ini adalah rezeki. Tak semua orang dapat ilham yang baik. Jadi itu sajalah Nyai rasa. Nyai ucapkan syabas kepada Nazri dan juga timnya, kakak dia dan juga orang di sebalik tabirnya. Diucapkan selamat terus berkarya dan minta dikuatkan zahir dan batin, dan insyaAllah followers pun sering mendoakan agar kita sama-sama berdiri dan berjuang dalam perjuangan ini lah yang sangat besar ini, perjuangan ilmu. Okey, Assalamualaikum.